Hari ini cikgu nak buat perbincangan dan pembetulan kertas soalan pentaksiran pertengahan tahun 2021 untuk matematik tingkatan 3. Kita tengok soalan nombor 1. Antara nombor berikut yang manakah dibundakan kepada 3 angka bererti? Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama itu adalah nombor integer yang tak ada nombor perpuluhan. Jadi, sifar di belakangnya tak boleh kira sebagai angka bererti. Sifar di tengah boleh. Jadi, 1, 2, 3. 3 angka bererti. Jadi, nombor 1 adalah pilihan kita. Nombor 2 adalah nombor perpuluhan yang kurang daripada 1, iaitu bermula dengan sifar. Jadi sifar yang depan ini tak boleh dikira sebagai angka bererti. Tapi sifar yang di belakang ini boleh. Jadi dia ada 4 angka bererti. Okey, yang ketiga adalah nombor perpuluhan yang besar daripada 1. Jadi dia adalah 3 angka bererti. Jadi jawapannya 1 dan 3. Okey, nombor 2. Nombor 2 kita akan kira untuk teksi ini, kira apa? Yang diberi adalah jarak dan masa untuk teksi PQRS. Antara teksi berikut yang manakah mempunyai kelajuan? Laju purata yang kurang, dia nak kurang daripada 120 km per jam. Okey, jadi kita kira untuk setiap satunya. Kalau kita nak kira laju purata, kita boleh guna rumus laju. Laju sama dengan jarak dibahagi dengan masa. Ini rumus yang kita akan guna. Okey, cikgu kira untuk teksi P dulu. Jaraknya 460 km bahagi dengan 4 jam. Kita boleh guna kalkulator untuk membantu kita. Okey. Kita tekan kalkulator. 460 dibahagi dengan 4. Kita dapati jawapannya adalah 115 km per jam. Okey, itu adalah kurang daripada 120. Jadi kita akan pilih teksi P sebab dia kurang. Kita pilih yang kurang daripada 120 km per jam. Untuk teksi Q, sama juga ambil jaraknya, bahagi dengan masanya 2 jam. Kita tekan kalkulator, 260 dibahagi dengan 2. 130 km per jam. Dan ini melebihi 120. Tak boleh ambil. Okey, untuk R pula, jaraknya 110 km. Tetapi masanya bukan dalam jam dan minit, 1 jam 30 minit. Jadi kita perlu tukarkan 30 minit ini kepada jam. 30 bahagi dengan 60, dia akan jadi jam. Tekan kalkulator. 30 dibahagi dengan 60 adalah 0.5. Setengah jam maksudnya. 0.5 tambah dengan 1 jam yang tadi, 1.5. Kita bahagi dengan 1.5 jam. Tekan kalkulator, 110 dibahagi dengan 1.5 jam. Jawapannya 73. Kita bundakan, ambil 73. Memang kurang daripada 120. Kurang, jadi kita ambil R. Sampai sini kita dah agak. Jawapannya adalah P dan R, iaitu B. Okey? Tapi kita kena teruskan ke C juga, takut ada pengiraan yang tak betul pada PQR. Okey, untuk S pula, masa diberi 20 minit. Kamu kena tukar kepada jam dengan bahagi dengan 60. Okey, tekan kalkulator. 20 dibahagi dengan 60. Dapati 0.33 jam. Okey, jadi kita akan kiranya laju S adalah 45 dibahagi dengan 0.33. Tekan kalkulator, 45 dibahagi dengan 0.33. Jawapannya besar, 136.36 katakanlah. Macam ni. Okey. Kalau kamu nak bundakan pun okey. Jadi dia memang besar. Out. Okey, out juga. Okey, jawapannya B.
Okey, sekarang kita tengok soalan ketiga. Okey, untuk soalan ini, kita akan ungkapkannya menjadi pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Untuk pecahan, kita mesti samakan penyebutnya dan penyebutnya sekarang tak sama. Yang pertama adalah CD. CD maksudnya C darab D. Yang kedua adalah 2CD kuasa 2. Maksudnya 2 darab C darab D darab D. Okey, kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan, tengok bahawa ni. Okey, kita tengok perbandingan dia. Dia ada C, dia ada C. Dia ada D, dia pun ada D. Jadi apa yang dia kurang adalah 2 dan D. Jadi kita perlu darabkan ini kepada atas tu. Kita kena darabkan di sini. 2 darab dengan D. Okey, supaya mereka akan jadi sama. Jadi cikgu akan darab di sini. Darab dengan 2D. Darab dengan 2D juga. Okey, kita teruskan. 2D darab dengan C tolak 1 bahagi dengan 2CD kuasa 2. Selepas CD darab dengan 2D, dia akan dapat 2CD kuasa 2. Yang belakang tu kita salin. Okey, kita teruskan. Darabkan 2D ke dalam. 2D darab C, 2CD. Jangan lupa dia ada lagi sekali dengan 1 juga. Jadi 2D darab 1, 2D. Kita boleh gabungkan sekarang. 2CD kuasa 2 di bawah. Ini negatif. Jadi letak kurungan untuk semua benda di belakang dia. Supaya kamu tidak silap. Okey, kita buka kurungan sekarang. Negatif C. Okey, negatif C. Dan yang kedua, berhati-hati, negatif di luar dan negatif di dalam. Negatif-negatif jadi positif. 2D. Bahagi dengan 2CD kuasa 2. Okey, kita tengok apa benda yang kita boleh tambah tolak. Cikgu dapati bahawa ada tolak 2D, ada tambah 2D. Saling menghapus. Tolak 2D tambah 2D jadi 0D. Jadi apa yang tinggal adalah 2CD tolak dengan C di atas, 2CD kuasa 2 di bawah. Oleh sebab di atasnya ada tolak, kita kena buat pemfaktoran supaya kita boleh potong mana yang boleh potong. Okay, cikgu keluarkan C, 2D tolak 1 di dalam, 2CD kuasa 2. Okey, sekarang cikgu boleh potong C-nya. C dengan C, satu di atas, satu di bawah, kita boleh potong. Yang lain tak dapat buat apa-apa lagi. Jadi kita tulis apa yang tinggal. Di atas adalah 2D tolak 1, di bawah adalah 2D kuasa 2. Itu sahaja. 2 tak boleh dipotong sebab dia belum difaktorkan. D pun sama. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, soalan 4 ini, kita diberi satu persamaan linear. Kita nak cari X. Cikgu salin soalan dulu. Okey, langkah pertama kita buang kurungan. Seperti tadi, kita akan darabkan negatif di luar kurungan ke dalam. Negatif 3X dan sekarang kamu tengok di luar kurungan negatif, dalam kurungan adalah positif. Jadi negatif positif tolak 7. Okey. Okey, sekarang cikgu akan kumpulkan yang ada X di sebelah kiri. 15 tambah 3X di kiri, 25 tolak 7 di kanan. Okey. 15X tambah 3X, 18X. 25 tolak 7 adalah 18 juga. Jadi X adalah 18 bahagi dengan 18. X adalah 1. Okey, X adalah 1. Okey. Soalan nombor 5. Okey, ini adalah soalan ketaksamaan linear. Kamu kena cari semua integer X. Integer X maksudnya yang nombor bulat, yang tak ada nombor titik perpuluhan. Okey, tapi dia
perlu memuaskan ketaksamaan ini. Ketaksamaan ini ada 3 bahagian. 7 tolak 6x kurang daripada 28 tambah 4x kurang daripada 36. Maksudnya, kita kena buat 2 sekali. 1 kali untuk yang pertama dengan yang kedua. 1 kali lagi untuk yang kedua dengan yang ketiga. Ada 2 set. Okey, cikgu mula sekarang. 7 tolak 6x kurang daripada 28 tambah 4x. Ini yang 1 dan 2. Cikgu kumpulkan x. Sekarang cikgu pilih x kumpul di sebelah kanan sebab cikgu nak jadikan tolak 6x menjadi positif. 7 tolak 28 kurang daripada 4x tambah 6x. Ini dia. 7 tolak 28 adalah negatif 21. Boleh tekan kalkulator. 4x tambah 6x adalah 10x. Kita terbalikkan 10x. Yang tengah tu kena pusing juga sebab kita tukar dari kiri ke kanan. Okey, begitu. Kemudian x adalah lebih besar daripada negatif 21 bahagi 10. Tekan kalkulator, kamu dapati bahawa x adalah lebih besar daripada negatif 2.1. Ini adalah yang pertama. Kita dapat satu ketaksamaan yang pertama. Okey. Okey. Sekarang kita akan buat set yang kedua. Set yang kedua melibatkan 28 tambah 4x kurang daripada 36. 4x kurang daripada 36 tolak 28. 4x kurang daripada 8. X kurang daripada 8 bagi dengan 4. X kurang daripada 2. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua dikata x kurang daripada 2. Jadi sekarang cikgu akan tandakan kedua-dua nombor ini di atas satu garis garis nombor. Okey. Ini adalah garisnya. Okey, cikgu letakkan beberapa nombor. Okey, kita mula tengah-tengah kosong. Cikgu tengok nombor yang cikgu dapat daripada tadi. 2 dan negatif 2. Jadi cikgu lebihkan sedikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cukuplah. Lebihkan 1 daripada 2 iaitu 3. Belakang pun sama. Okey. Sekarang cikgu nak tentukan di mana terletaknya 2.1 ini. Negatif 2.1 dia akan terletak di sini. Okey. Ini adalah negatif 2.1. Okey. Dan satu lagi nombor 2. Positif 2. Okey. Okey, cikgu akan buat ni. Untuk ni cikgu akan buat. Cikgu padam dulu. Okey, cikgu letak di bawah supaya dia tak kacau. Ini adalah negatif 2.1. Baik. Yang ini oleh sebab kita pernah belajar 4 simbol. Lebih besar atau sama dengan. Begini garisnya. Kurang atau sama dengan. Kurang ke belakang. Okey. Besar. Kecil. Okey, ada 4 jenis. Dan di sini kita dapati kedua-duanya adalah jenis yang ini. Yang guna warna putih. Tidak termasuk kurang. Tak ada sama dengan. Okey. Jadi dia di sini kurang lebih besar. Okey. Dan anak panahnya ke sana. Okey. Yang ini pula kurang juga di atas 2. Kurang juga anak panahnya ke sana. Okey. Ke sana. Okey.
Okey, jadi cikgu ambil tempat yang dia overlap. Dia bertindih. Ada 2 garis ini. Okey, ini dia tempat sini. Okey, kita tengok apa nombor yang terjatuh di kawasan ini. Kita dapati negatif 2 adalah jawapan sebab dia besar daripada negatif 2.1. Negatif 1 jawapan juga. Kosong adalah jawapan. 1 ya. 2 tak boleh masuk sebab dia tidak termasuk. Dia kurang daripada 2. Jadi tak boleh masukkan 2. Dan dapati bahawa negatif 3 langsung tak ada di dalam. Jadi jawapan yang ada negatif 3 confirm keluar. Jadi jawapannya adalah C. Negatif 2, negatif 1, kosong dan 1. Okey. Okey, sekarang nombor 6. Kamu kena ungkapkan S dalam sebutan R. Maksudnya, kamu nak S di depan. Okey, tapi mana satu jawapannya? Kita tengok sekarang. R sama dengan punca kuasa 2, 3 tambah S per 4. Jadi, cikgu kuasa 2kan kedua-dua belah. Okey. Apabila kuasa 2 jumpa dengan punca kuasa 2, dia akan saling menghapus. Jadi, tinggalnya adalah 3 tambah S per 4. Okey, cikgu alihkan 4 ke sini. 3 tambah S di kanan. Cikgu alihkan 3 ke sini. Tinggallah S. Terbalikkan S ke kanan, ke kiri. Yang lain ke kanan. Inilah jawapannya. Adalah C. Okey, soalan nombor 7. Ini adalah soalan indeks. Kita nampak kurungan, kita akan darabkan kuasa dalam kurungan dan di luar kurungan. Dan 2 maksudnya 2 kuasa 1. Jadi di sini 2 kuasa 1 darab dengan 3. 3 darab dengan 2/3. 5 darab dengan 2 juga. Okey, cikgu mula. Okey. Baik. Okey, cikgu mula ya yang ni. 2 kuasa 3 R. Okey, 2/3 darab 3. Okey, kita boleh guna kalkulator. 2/3 darab dengan 3. Dia akan jadi 2 sebab kita akan potong 3-nya nanti. Jadi 2 kuasa 2. Okey. Baik, kemudian untuk S 2 kuasa 5, 10. Yang bawah kita salin. Okey, lepas itu cikgu asingkan nombor dengan huruf. 2 kuasa 3 per 4. Okey, 2 kuasa 3 adalah 8 di atas, 4 di bawah. Cikgu letakkan nombor di depan sekali. Kemudian ikuti dengan R. R adalah 2. Dan cikgu nampak ada bahagi. Bahagi maksudnya tolak kuasa dia. Tolak kuasanya negatif 2. Jadi, itu untuk R. Untuk S, tak ada kawan. Ini sahaja. Okey, kita teruskan. 8 bagi 4 adalah 2. R. Tolak-tolak jadi tambah. 2 tambah 2, 4. S kuasa 10. Jawapannya adalah C. Okey, soalan 8. Soalan 8. Amir menyimpan RM25,000 dalam sebuah bank dan menerima kadar faedah sebanyak 4.5% tahun. Berapakah simpanannya selepas setahun? Okey, untuk soalan ini kita akan guna rumus faedah, iaitu I sama dengan PRT. Okey, dalam soalan kita ada P,
RM25,000 yang disimpan, kita panggil principal. Kemudian R pun ada. R-nya adalah R-nya adalah 4.5, iaitu 4.5 dibahagi dengan 100. Kita dapati bahawa adalah kosong. Tekan kalkulator lebih selamat. 4.5 dibahagi dengan 100, iaitu 0.045. Itu R dia. Dan berapa simpanan dia? Dia bukan tanya berapa faedahnya. Dia nak simpanan selepas tahun. T setahun. Jadi, rumus kita bantu kita cari faedah. Kalau kita nak cari simpanannya, kita kena faedah yang kita dapat itu ditambah dengan duit prinsipal yang asal tu. Kemudian kita baru dapat simpanan selepas tahun. Okey? First simpan ini selepas tahun mesti bertambah sebab diberi faedah. Okey, jadi kita mula. I sama dengan PRT. P adalah RM25,000 darab dengan R sifar puluhan sifar 45 darab dengan T 1. Okey. I sama dengan PRT. Okey, darab dengan 1. Tekan kalkulator. RM25,000 darab dengan sifar puluhan sifar 45 darab dengan 1. Jawapannya adalah RM1,125 faedah. Dan kita nak kira simpanan, kita ambil yang faedahnya tambah dengan simpanan yang asal dia. Tambah dengan 25. Okey, tambah dengan RM25,000. Jadi jawapannya RM26,125. Kalau kamu berhenti di sini, kamu dapat jawapan A. Bukan jawapan A. Jawapannya B. Okey, itu untuk hari ini. Ya, sekian sahaja.